Okay. The first class of modern medicine is analgesics, also called as painkiller or pain reliever. So, like the name suggests, these medicines are used to relieve pain. So the correct way of use is it should be taken according to the doctor's prescriptions. So these are some examples of analgesics. So this is what we call simple analgesics. There are other type of analgesics, but I just show to you guys simple analgesics. These three is for mild to moderate pain. So the first one is paracetamol. Except to reduce fever, we can also take paracetamol to relieve pain. Usually doesn't have much side effects, but it should not be taken too much or overdose, as it can cause liver damage and also can cause allergic reaction such as rash and swelling. Next is another types of simple analgesics is aspirin, which can cause stomach bleeding, stomach irritation, indigestion, and nausea. And the last one is codeine. Codeine also used to relieve cough and also to relieve pain. However, it may cause drowsiness, dizziness, nausea, vomiting, sweating, and constipation. Kalau boleh Arfa bagi experience sikit benda-benda yang baru ni, macam seperti apa nama tu, nausea tu, okay. Nausea tu rasa nak muntah. Lawyer. Lawyer. Okay, rasa lawyer. Okay. Nak tanya tu lagi, aspirin ni memang masih lagi digunakan pakai dalam kita punya kesihatan ke memang dah stop? Ada, masih digunakan. Masih digunakan, maksudnya? Tapi beside dia, tapi biasa kalau kat hospital, aspirin ni ambil sebagai ubat cair darah. Okay. Apa beza antara paracetamol dan aspirin tu? Banyak beza tu? Beza? Macam mana cakap beza dia? Memang beza kan? Dua-dua tu adalah analgesik. Okay. Dua-dua analgesik. We all semua tahu analgesik is actually untuk budak suruh faham to relieve pain lah kan? Okay, as a painkiller lah. Okay, so paracetamol ni kadang-kadang student saya ni dia tak nak bezakan bentuk antara uses of paracetamol dengan aspirin. Sorry? Dia tak nak bezakan antara paracetamol dengan aspirin itu macam mana. Kalau boleh Arfa bagi tahu secara ringkas beza antara paracetamol dengan aspirin. Beza dia. Kalau paracetamol ni macam kita boleh beli dekat farmasi. Kalau macam tu boleh. Kalau aspirin ni biasa tak boleh beli macam tu je. Tapi dua-dua ni dalam bentuk tablet lah. Dalam bentuk pil lah. Dua-dua tablet. Tapi paracetamol ada juga dalam bentuk sirap. Aspirin tablet lah. Tapi aspirin ni memang untuk mencairkan darah. Dia ada dua function. Sama ada dia untuk relief pain ataupun satu lagi tu function dia untuk tu. Untuk mencairkan darah tu lah. Tapi mostly untuk cairkan darah kat hospital. Betul. Dia base dia different indication dia tu. Dia different dose. Different dose. Okay. Kalau codeine tu biasanya student akan ingat codeine ni yang dah batuk sahaja lah. Tapi satu lagi itulah. Dia boleh tu. Dia macam ada dua function untuk setiap ni. Okay, nanti betul apa tolong explain kat ni apa tu betul drowsiness, dizziness, nausea semua tu. Okay. Sorry. Okay, so drowsiness ni rasa mengantuk. Mengantuk. Dizziness ni macam pening-pening. Buat catatan lah you all. Nanti kan lupa pula apa drowsiness tu, apa tu dizziness tu, nausea ni muar lawyer lah. Lawyer. Vomiting tu tahu muntah tak? Okay, sweating tu dia akan berpeluh-peluh lah. Ya. Okay, lepas tu apa dia? Sembelih sembelih. Alright, so kalau ada soalan, okay, tolong bagi tahu dalam apa tu chat lah. Saya tolong bacakan pada Kak Arfa. Alright, teruskan. Okay, proceed So this is the second classes. So the second classes antimicrobials. So antimicrobials ni it can be divided into four classes, which is antibacterials, B, which is
act against bacteria. Antivirals against virus. Some of the example of antivirus is abacavir. Abacavir ni for HIV virus. And then antifungus against fungi, and antiparasitic which is against parasite. Example antifungus ketoconazole, and antiparasitic is artemisinin. Alright. Kalau kita tengok kan antibacterial tu memang untuk act against bacteria lah. Okay. Kalau antivirus ni macam sekarang kan? Pandemik ni kan? Corona kan? Corona tu against virus, to treat viral infection. Maksudnya apa-apa sakit, demam lah yang disebabkan oleh virus lah. Betul. Okay. Lepas tu antifungal tu untuk apa-apa kulat lah. Betul. Biasa kalau mudah panah lah. Panah biasa kita guna antifungal. Panah. Kurak-kurak. Memang nak kurak ni. Yang tu pun antifungal. Okay. Maksudnya sekarang ni you all semua kena faham beza kan? Antibacterial ni apa, antivirus ni apa, antifungal ni. Okay. Antiparasit ni? Antiparasit ni malaria. Apa beza antara antifungal dan antiparasit? Antifungal for fungi. Okay, kulat kan? Kulat, Okay. Parasite ni? Parasite ni macam mana nak describe? Cacing. Parasite ni maksudnya cacing tau. Betul tak? Ubat cacing kan ni kira tak? Okay, kalau tadi awak sebut malaria tu, malaria berapa? Malaria tu biasa pun yang macam yang nyamuk tu, yang disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk tiru? Nyamuk apa saya tak ingat. Itu doktor pun tak? Tapi yang tu lah, malaria tu macam nyamuk, macam parasites. Macam mana cakap nyamuk? Maksudnya datang daripada nyamuk tunggu dia. Carrier. Datang daripada nyamuk, daripada cacing tadi kan? Okay, awak semua kalau tak faham betul-betul tanya. Kita darat je, bincang-bincang macam dia. Arfa apa tu, dia biasa je, dia kisah apa ni, tak payah rasa dengan dia Alright, teruskan, proceed. Okay, we will focus on antibiotics, which is antibacterial. So antibacterial ni whether it directly destroy, like directly kill the bacteria, or it just slow down the growth of bacteria. However, antibiotics not for viral infections such as common cold or flu. So kalau untuk common cold or flu ni, biasa kita tak guna antibiotics sebab dia bukan disebabkan oleh bakteria tapi disebabkan oleh virus. Okay. So some examples is penicillin. So penicillin ni the classes of the antibiotics. So the example of the medication under penicillin is amoxicillin. Amoxicillin ni adalah contoh penicillin. Contoh penicillin, bukan dinamo Penicillin tu classes. Okay. Okay, classes antibiotik ni adalah penicillin. Okay, contoh penicillin ialah amoxicillin tak? Tapi dia ada banyak lagi contoh dia. Okay, saya ingatkan amoxicillin ni dia punya brand dia. Tak. Okay. Contoh Pharma Niaga nak jual ubat penicillin ni dia bagi nama dia lah kan? Dia ada brand name. Brand name tu biasa kalau contoh Panadol dengan paracetamol kan. Paracetamol tu name medication tu. Panadol tu brand name. Brand dia, Panadol, Jupamol semua tu kan. Betul. Okay, so penicillin may cause nausea, diarrhea. Diarrhea ni cerit-berit, headache, stomach upset, and hypersensitivity reaction means allergic to penicillin. Stomach upset ni macam mana? Stomach upset sakit perut. Ya. Dia maksudnya sakit perut lah. Saya tak faham upset tu. Yang tak upset macam mana? Okay, maksud sakit perut lah. Okay, hypersensitivity reaction tu maksudnya allergic tu kan. Maksudnya kalau kita ambil, kadang-kadang kita punya darah tak sesuai dengan ubat tu, dia akan ada benda. Maksudnya yang bawah tu adalah dia punya kesan dia side effects, side effects dia. Okay, next is aminoglycosides, which is gentamicin.
some of the side effects is kidney injury, buah pinggang kan, and hearing impairment. And then Hearing impairment maksudnya tak dengar macam mana? Dia macam masalah pendengaran, tapi dia ada banyak jenis lagi macam mana pendengaran dia tu. Okey, sebelum tu apa beza sebenarnya penicillin dengan aminoglycoside? Dia punya action, mechanism of action. Action dia lah. Okey. Macam dengan saya, kalau saya lah bila sebut penicillin kita faham lah dia memang akan treat bakteria tu kan. Directly. Kalau aminoglycoside ni maksudnya dia memang sama juga. Dia macam ni, dia sama tapi dia macam ni ada dalam lagi dia punya mechanism of action, macam mana dia attack bakteria tu. Okay. Tapi saya tak explain lah kan. Tak payah. Okay, the last. Lepas tu bukan apa kadang-kadang ni sudut-sudut Faris ni dia nak tahu mendalam lagi lah sebab saya cakap awak tu. Okay. So the last one is macrolides, erythromycin. Also can cause nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain. Okay. So this is the correct way to use antibiotics. So this is important. All of these steps is important because we want to prevent antibiotic resistance. So the first one is you need to finish all antibiotics prescribed to you even you feel better. So this because if you do not complete the antibiotic treatments, it may lead to development of antibiotic resistance and increase the risk of reinfection. So antibiotic resistance means the bacteria is no longer respond to the antibiotics designed to kill them. Maksudnya kalau kalau kita tak habiskan, so bila kita nak makan balik antibiotik tu, dia lebih tak berkesan untuk kita. Sebab the bacteria tu dah immune dah dengan antibiotik tu. Okay. Finish all antibiotic prescribed to you even you feel better. Maksudnya kalau orang tu pergi klinik and then dia dapat ubat tu mesti ada tanda dekat plastik ubat tu kan. Dia kata betul habis ubat ini kan. Tapi kita dah rasa sihat. And then kita pun stop makan ubat. Itu yang masuk kat apa tadi ialah macam mana dia akan biasa kan dia ada duration dia kena makan ubat ni untuk apa? Contoh seminggu. Walaupun 5 hari tu dah okey dah. Habis dia kena habiskan sampai seminggu duration dia tu. Okay. Kalau tak complete, the antibiotic treatment as recommended may lead to development of antibiotic resistance and increase the risk of reinfection. Maksudnya kalau tak habiskan tu apa maksud development of antibiotic resistance? Macam tadi lah, kalau macam bakteria tu dia jadi immune dekat antibiotik tu. Dia macam bakteria ni dia macam boleh develop mechanism untuk macam ni. Dia macam susah cakap. Sentiasa berubah. Macam tu lah, tapi dia macam develop mechanism. So macam mekanisme lain yang bila kita ambil balik antibiotik tu tak boleh dengan kita. Macam tak respon, kita tak respon balik untuk antibiotik tu. Maksudnya macam bakteria tu dia macam dah berubah. Macam berubah physically ke macam mana? Mekanisme dia berubah and then antibiotik tadi sudah tak mampu lagi nak membunuh benda tu lah. Alright. Lepas tu, next is only need to use antibiotics only when prescribed by the doctor. And do not save antibiotics for future use or the next illness. Discard any leftover medications once the prescribed course of treatment is completed. And do not take antibiotics prescribed for someone else. And do not share your antibiotics with others. So all these ways is to prevent this antibiotic resistance. So the third classes is psychotic drugs. So psychotic drugs and also known as antipsychotics are medications used to control psychotic symptoms such as hallucinations, delusions in people with schizophrenia. Nanti lepas tolong explain sikit
hallucination, yang delusion in people with schizophrenia. Sebelum tu bagi tahu dulu apa maksud orang yang schizophrenia? Schizophrenia ni macam mental illness. Orang gila ke orang yang gila lah. Contoh gila. Orang gila lah. Bukan Tapi orang they still control with medication. maksudnya kadang-kadang ni betul kita nak beza antara apa sebenarnya skizo ni. Adakah dia memang orang gila ataupun dia macam gila sikit-sikit pun ada Rasa macam ni, dia still boleh treat dengan medication tu. Okay, so kalau hallucination ni like they see something, they hear something. Macam tu. Macam dia nampak benda kita tak nampak, dia dengar apa kita tak dengar. Lepas tu kalau delusion ni pula dia ada their own belief. Boleh. Okay, maksudnya halusinasi ni macam dia dengar, dia nampak. Dia dengar, dia nampak. Kalau delusion ni dia apa? Dia punya kepercayaan sendiri. Okay. Tapi macam contohnya kalau paling mudah macam ni, dia rasa orang dalam TV tu bercakap dengan dia. Like people on TV are saying something to them. Okay. Contohlah tu. Boleh beza ke? Awak semua boleh beza tak? Saya ni yang tanya ni. Orang lain ni, awak beza lah, nanti keluar soalan ni. Apa beza antara hallucination dan delusion ni. Mungkin jawab semua orang gila lah, okay. Maksudnya function untuk psychotic drugs ni ialah untuk merawat dia orang macam ni lah yang hallucination. Psychotic symptoms ni. Maksudnya yang menunjukkan apa tu tak betul lah, mental illness lah kan. Okay, terus. Okay, so some example is haloperidol, chlorpromazine and aripiprazole. And the correct way of use, antipsychotic should only be used with doctor's prescription. Maksudnya ubat ni kita boleh ambil dengan prescription doktor je, tak boleh beli sesuka hati dekat farmasi. Okay. Yelah, kena pakar lah yang sign ubat tu dah. Okay, so the common side effects is stiffness and trembling, abnormal face and body movement, weight gain, drowsiness, blood vision, dry mouth and constipation. Okay. Boleh? Boleh. Aku pun faham kan, stiffness and trembling. Trembling tu apa trembling? Trembling ketar. Macam Parkinson, tahu Parkinson? Parkinson. Macam tu. Dia simptom macam tu. Oh, maksudnya okey, dia boleh jadi trembling lah macam tu lah. Okay. Abnormal face and body movement ni ialah dia rasa berkait dengan trembling sikit tak? Tak juga. Tak juga. Tapi another symptoms. Another symptom? Dia macam sorry I describe. I should include photo. Macam ni. Macam ni lah, nanti saya include foto dalam ni. Boleh ke? Boleh. Okay. Oh, dia boleh weight gain juga boleh. Dia depends on, ada setengah dia highly weight, macam betul macam ada setengah tak weight gain sangat pun, dan setengah betul-betul boleh buat weight gain tu. Okay, I proceed. Tadi dia ceritakan pasal drowsiness. Contoh dia nampak macam dia jadi bayar-bayar kan? Mata dia. Kabur lah. Dry mouth ni macam mulut kering lah. Okay. Alright, teruskan. Tanya lah untuk okay, teruskan. Okay. So the next one is anti-allergy, also known as antihistamine. So Sekejap. Tanya lagi lah pasal tu, pasal psikotik itu. Ya. Jadi, okay. So apa nama ni? Apa beza psikotik drug dengan psikoterapeutik ialah? Psikotik dan psikoterapeutik. Apa beza dia? Macam benda sama. Sama ke? Kalau psikoterapeutik saya rasa macam
psikoterapi, macam banyak lagi bawah dia. Okay. Kalau maksud kalau psikoterapeutik ni contohnya stimulan saja lah. Stimulan, antidepressant, antipsychotic semua tu bawah mana? Bawah. Dia bukan bawah psychotic drug kan? Sorry? Sebab apa tu macam punya ubat stimulan kan? Stimulan orang stimulan ni macam nyawa tu kemurungan kan? Kalau dia kemurungan Antidepressant. Antidepressant semua tu kita bagi stimulan tak? Macam mana? Adakah stimulan, antidepressant semua tu di bawah psychotic drugs juga? Tak. Yang tu classes lain. Okay. Yang tu macam jenis lain. Contoh antidepressant tu untuk depression macam tu. Maksudnya itu classes lain lah, bukan drug kan? Bukan drug. Dia drug tapi dia bukan bawah psikotik. Bukan psychotic drugs. Contoh psychotic drugs ada contoh dia kan. Antidepressant contoh dia lain untuk depression macam tu. Antidepressant tu contohnya barbiturate semua tak apa? Tak tahu macam mana? Okay, teruskan. Saya tanya je. Yang tu kena include juga ke? Yang tu? Tak ada, saya tanya je. Okay. Maksud dia termasuk dalam maksudnya yang saya sebut tadi, yang saya sebut seperti stimulants, antidepressant, itu orang bukannya psychotic drug lah, bukan kan? Bukan psychotic drug lah. Bukan. Bukan lah. Macam psikotik, antipsikotik kan? Untuk psikosis simptom ni lah. Lepas tu macam selain macam ni, lepas tu antidepressant untuk depression. Dia macam indication lain macam tu. Okay, teruskan. Boleh? Boleh. Okay, so next is anti-allergy, also known as antihistamine. So like the name suggests, it used to prevent, to relieve, control, prevent allergic symptoms such as sneezing, itchiness and runny nose. So the correct ways of use is the medication should be taken as advised by the pharmacist or doctor or as described in the medication leaflet. And then some example is chlorpheniramine, first generation, and loratadine, second generation. So different between dua ni, chlorpheniramine ni dia buat lagi mengantuk. Loratadine ni less likely to cause drowsiness, mengantuk tu. Cuba orang sebut macam mana nak sebut antihistamine. Antihistamine. Maksudnya nama lain kepada anti-allergy lah. Macam dia block the histamine. So boleh ke? Biasanya kalau dekat Aspura tu saya memang beli loratadine tu untuk produk yang semua tadi. Kalau saya beli, saya repair, senang dan semua, saya tu bagi ubat ni jadi tak boleh dikira. Tapi best, chlorpheniramine ni walaupun dia sebabkan mengantuk tapi kadang-kadang dia macam ada advantage dia sendiri. Contoh, kalau orang tu tak tidur sebab dia itchiness kan, gatal-gatal kan. So chlorpheniramine ni can help lah. Jadi tidur lah tak? So dia tak rasa lah geli gatal-gatal tu. So kalau loratadine ni macam kalau orang yang ada macam ni, student ke, so kita tak nak dia affect dia punya during dia masa belajar kan. So usually loratadine. Betul lah, maknanya tindakan saya beli betul kan, loratadine kan. Alright, so some side effects is drowsiness, rasa mengantuk, dizziness, constipation, dry mouth and blurred vision. Biasanya kalau biasanya lah dia mengantuk lah biasanya kan. Hak lain tu rasa bagi orang yang normal tak rasa jadi macam dia. Dia lain orang lain respon. Bergantung pada dia punya body lah. Body dia. So the last one is corticosteroids. So corticosteroid is used to relieve inflammation and suppress the immune system.
So these medications relieve swelling, redness, itching and allergic reactions. So some signs of inflammation include redness, darah merah, and then swelling, itching. Okay. So some of the examples is prednisolone, dexamethasone and betamethasone. Okay, apa bahasa mudah untuk kita bagi tahu orang faham kortikosteroid ni? Bahasa mudah. Ada tak bahasa Melayu yang mudah kita nak? Tak ada saja, memang BM pun kortikosteroid. Ya. Kalau bahasa ubat surut bengkak ke dia? Ubat surut bengkak ke dia? Dia boleh juga. Itu contoh lah. Maksud saya ni nama dia tak ada lain. Tak ada nama khas dia lain. Tak ada. Okey. So adakah kandungan itu memang banyak steroid kan dalam tu? Ada steroid belakang tu? Oh, memang ada steroid lah juga dalam tu. Sebab tu dia macam tak boleh guna sesuka hati. So I will explain on the usage, correct ways of use. Sekejap. So sekarang ni biasanya ubat macam ni memang terdapat daripada mudah dapat farmasi, dia bagi terus beli ke dia memang ada doktor? Contoh kalau krim, contoh krim kan, dia tak ada setengah perlukan prescription, setengah tu dia tak duduk. Kalau contoh kita pergi farmasi, dia tak ada kat rak. Okay, maksudnya farmasi je boleh ambil betul. Betul. Dia duduk kat kaunter belakang gitu. Maknanya penjual dia tak boleh Okay. So kita ada ini contoh-contoh kortikosteroid ni, dia punya jenama dia tu ataupun contoh ubat dia ni? Ni contoh ubat. Contoh ubat, maksudnya contoh ubat ni berbeza dia punya user dia kan? Okay, teruskan. Good. Okay, so this is the correct way of use corticosteroids. Should only be taken with doctor's prescriptions. Kalau krim boleh beli dekat ada setengah krim boleh beli dekat farmasi macam tadi. Should be used as directed by the doctor pharmacist. Usually prescribed for a short period unless directed otherwise. And the long-term use of corticosteroid is not recommended because it can increase the risk of side effects. So this is the side effects of long-term use of corticosteroids, which is Cushing syndrome, such as moon face. Moon face ni macam face dia nampak swelling. Bekak lah. Macam dalam gambar so weakened bones, weight gain. Weight gain pun tapi macam lembek tu pun tidak. Okay. And bruise easily. So yang paling mudah nak ingat moon face lah. Moon face, macam thin skin. Kalau contohnya kalau untuk mengurangkan bengkak tu disebabkan oleh apa sebenarnya? Contohnya. Sebab ni lah, sebab ambil lama kan, macam long term use. Tak, bukan. Betul seseorang itu dia perlu ambil kortikosteroid ni sebab dia nak hilangkan, nak suruh bengkak dia kan. Contoh sakit bengkak tu apa dia? Ada kena sengat terbuai ke ataupun macam mana? Maksud saya. Contoh sakit bengkak. Contoh yang perlu diberi dengan kortikosteroid ni. Sakit yang macam mana yang perlu diberi ubat? Sakit apa? Sakit apa? Sakit apa dia yang biasanya doktor bagi ubat ni? Arthritis. Contoh kalau krim tu, biasa kortikosteroid ni macam mana cakap? Ada idea tak? Arthritis tu tapi takut susah faham. Okay. Arthritis ni macam apa nama tu? Pokok. Yang tiga pada arthritis ni? Orang jatuh. Gout kan? Gout tu lain. Tapi gout pun biasa guna juga. Gout tu bukan arthritis Bukan. Okay, tapi dia macam bekok-bekok gitu tak? Okay. So sekarang ni, misalkan contoh. Orang tu dia sakit gout menyebabkan dia punya jari dia bengkak kan?
adakah doktor akan bagi kortikosteroid juga untuk hilangkan bengkak sebab oleh sakit tu? Betul. Maksudnya, contoh seorang sakit itu dia sakit gout, dia pergi klinik. Selain daripada ubat gout yang diberi doktor tu, doktor juga akan prescribe ke dia kortikosteroid untuk mengurangkan energi bengkak. Begitu ke? Betul. Betul kan? Apa lagi yang boleh apa ke saya dah? Sebab kortikosteroid dia bukan you makan je. Okey, you comot. Ada. Kalau krim tu biasa kita bagi untuk eczema. Ada some condition eczema bagi krim. Arthritis ni lagu mana? Contoh. Arthritis ni arthritis ni macam yang betul disebabkan oleh gout, bukan? Arthritis lain, gout lain macam tu. Ya. Tapi dia satu saluran tak? Itu lain. Saya penyakit yang berbeza. Maksud saya gini, biasanya kalau orang sakit gout kan, gout dia jadi bengkak sendi. Okay. Jadi arthritis itu bengkak sendi kan? Dah, betul tak? Betul lain? Betul. Betul tapi tak apalah macam ni. Okay, maksud saya ni, kalau seseorang sakit itu adalah merupakan seorang sakit gout yang mana boleh nampak kepada sakit gout dia itu menyebabkan dia jadi bengkak sendi. Contoh dah. Jadi bila dia pergi doktor akan prescribe ke dia, memanglah sah lah doktor akan bagi ubat gout dia tu. And at the same time, doktor juga akan prescribe kepada dia kortikosteroid untuk mengurangkan bengkak-bengkak dekat badan dia tu, betul? Betul. Itulah yang saya nak suruh budak-budak fahamnya. Dia tak tahu tanya, tapi dia tak tanya. Dia tak tahu tapi dia tak tanya. Nanti saya include dalam slide. Jadi betul, supaya dia boleh nampak macam mana kortikosteroid ini digunakan dalam real life lah. Contoh kalau krim kita bagi untuk eczema kan, sebab nak redness tu, merah-merah tu. Okay, tu contoh lah. Lagi ada soalan? So tu je. Okay, ada orang tak ada soalan, saya yang cakap nanti saya pun nak kisah. Okay, teruskan. So that's all. Itu saja. Ya. Okay, ada yang nak tanya? Ada apa pun tanya? Dalam chat sir. Dalam chat, okey. Okey, sekarang ni kan dalam chat tu saya tolong baca Arfa buka je slide tu, tak apa. Apa je. Epidural ada function yang sama ke dalam painkiller. Epidural, kenapa nak tanya pasal epidural? Arfa, boleh tolong jawab ni. Epidural ada function yang sama ke dengan painkiller? Tapi epidural biasa untuk pregnant kan? Untuk beranak, nak beranak. Tapi dia tanya pasal function. Function. Adakah epidural tu sama function yang painkiller? Tak belajar lagi lah tu. Kami tak ada jawab tapi nanti saya cari tu saya jawab. Sorry. Tapi tak apa, kisah epidural tak masuk dalam syllabus KSS kita dah. Nanti epidural ni masa saya tahu epidural pun sebab saya mendengar orang cakap pasal nak bersalin tu kena epidural kan. Dia nak mengurangkan kesakitan orang nak bersalin tak epidural tu kan. Okay. Lepas tu ni soalan lagi, macam mana kortikosteroid use for orang asma? Ada guna tak orang asma? Ada. Biasa inhaler, ada type inhaler kortikosteroid macam tak macam ni. Sebab diorang punya lung constrict kan. Okay. So sebab itulah bagi kortikosteroid. Maksudnya orang asma tu dia ada kaitan dengan dari paru-paru. Kan? Jadi dia bagi juga kortikosteroid ini. Okey, anestetik ni dia awak analgesia juga ke? Anestetik ni pakai suntik, pakai bius ke? Betul tak?
Anestetik ni kau kosmetik apa tu? Anestetik tu classes dia juga. Anestetik ni bukan ke pakai bius kau? Anestetik. Dia painkiller lah, tapi selalu sejari. Dia mau tu saya dapat bukan untuk pain lah, untuk hilang rasa dia. Macam dia bukan untuk pain tapi Untuk sejari bagi dia. Kehilangan deria rasa. macam tu. Macam kalau kalau macam tu surgery kan, kita tak nak bagi dia rasa surgery tu. So sebab tu bagi anesthetic. Dia bukan untuk relief pain tapi macam untuk time surgery lah biasa orang bagi. Ramai tak faham apa dia maksud anestetik ni sebenarnya. Kebas. Awak kena faham dulu, anestetik ni dah berkait dengan ubat bius. Mudahnya kan. Jadi pakar-pakar bius ini, anestetis ini akan suntik orang yang nak pergi buat operation, okey, supaya dia tak rasa sakit. Jadi apa tadi sebab dia apa ni? Apa ni? Tak, dia macam nak suruh hilang rasa apa? Deri apa ni? Deri rasa. Kebas. Kebas. Okey. Dia nak suruh dia rasa kebas supaya tak rasa lah apa yang dia buat tu. Okey. Ada lagi soalan nak tanya? Tu painkiller selamatkan untuk period pain. Boleh? Biasa ada lagi bawah ni. Okey, sekejap aku baca lagi Arfa bersama siapa tu sebenarnya? Siapa apa? Arfa bersama siapa tu? Roommate. Roommate. Anestesiologis ni bukan doktor bius, pakar bius kan? Okey. Painkiller sama tu untuk period pain. Okey, siapa dia yang ada menstrual pain kan? Panggil tak? Okey, painkiller sama ke? Okey, saya sebut dulu kan Kak Arfa? Kak Arfa pula. Tadi kan Kak Arfa ada sebut pada awak painkiller is in analgesic punya kategori. Di mana pengambilan dia tak boleh secara banyak-banyak kan nanti. Tapi soalan dia selamat ke untuk period pain. Apa jawab? Dia boleh. Tapi itulah macam boleh lah. Tapi tak boleh banyak kan. Macam ataupun ada sebab tu lah ada kalau kita pergi farmasi ada paracetamol tu dia memang khas untuk period pain. Menjawab soalan ke? Menjawab ke soalan Christina? Selamat ke? Selamat tapi tak boleh sebab kita bukan selalu ambil kan, macam time period je. Maksudnya ambil bila perlu dah tu kan. Okay. Betul tu Kak, boleh makan painkiller ke kalau period pain apa sama tadi. Orang datung macam mana tu? Okey, ramai yang menarik lah tanya tentang menstrual pain kan. Ada side effect ke kalau ambil apa tu period painkiller untuk masa period pain? Ada side effect ke tak? Side effects tu like I mentioned before ada. Tapi biasa like most people tak ada side effect kan. Macam paracetamol jarang lah orang dapat side effect tu. Depends on people's response. Okay. Soalan pada Zulifwan, morphine ni painkiller ke? Morphine painkiller. Tapi tadi yang simple je saya sebut, yang 3 tu. Morphine ni biasa untuk pain yang severe. Okay, maksudnya morphine ni dia punya kategori juga dalam analgesia juga lah kan? Dia termasuk dalam analgesia kan morphine ni? Betul. Analgesia. Okey, kalau kita suruh digunakan yang bengkak yang ada itchiness saja ke? Boleh untuk bengkak macam edema? Edema biasa edema edema dia ada ubat lain untuk edema. Maksudnya tak boleh guna corticosteroid lah untuk edema. Dia ada classes lain. Boleh search diuretic, try search diuretic untuk edema. Okey.
Tapi awak nak tanya Kak Arfan ni tak tak apa. Tapi untuk skop kita punya syllabus tak boleh lebih pada tu. Nanti kan dia jadi maksudnya kan betul macam awak sebut pasal anesthetic tadi, itulah dah lebih daripada syllabus kan. Tapi untuk for your information tak apa kan. Okey. Psychotic drug ni boleh untuk antidepressant juga ke? Antidepressant tu antidepressant tu classes tau, macam kelas drug tu. Antidepressant cakap faham tak? Psychotic drug ni sama. Psychotic drug ada psychotic drug, lepas tu ada antidepressant. Faham tak? Antidepressant ni pula untuk depression. Maksudnya dia bukan termasuk bawah psychotic drug lah. Dia tak termasuk lah So antidepressant untuk depression, kemurungan. Maksudnya untuk orang yang mengalami depression, okey, jenis ubat dia ambil itu bukannya daripada jenis psychotic drug lah. Dia ambil antidepressant. Ini yang saya tanya tadi tu. Saya tanya tadi pasal antidepressant, saya tanya tadi pasal apa tadi? Apa tu? Stimulants. Tadi kan. Maksudnya antidepressant stimulant tu bukannya satu kategori apa namanya ubat yang boleh ambil bawah psychotic drug. Lain lah. Bagus soalan Dania. Menjawab ke Diana? Jawab ke Diana Zafira? Jawab ke soalan tu? Soalannya ni macam ni kot, psychotic drug ni boleh untuk depression ke kan? Sebab antidepressant ni macam drug tu. Tak tahu kan? Danira, ya, maksudnya psychotic drug ni boleh ke diambil untuk merawat depression. Gitu. Ataupun kalau saya ubah soalan tu, adakah anti-depression ini merupakan psychotic drug? Jawapannya bukan kan? Boleh ambil lah kalau depressed. Tak boleh. Kena prescription doktor. Tak apa, kenapa ni? Dulu dah ni awak depressed ke? Awak depressed macam kimia ke? Okay. Sudah? Lama-lama dulu rumah depressed juga ni. Lama-lama dulu rumah depressed juga tak ada tubik mana-mana ni. Okay. Ada lagi soalan tanya? Kalau tak ada, kita stop lah. Okay, so kalau terus stop tu saya nak semua buka kamera dan ambil gambar kat Arfa dah. Nak cakap, sorry tau kalau ada yang tak menjawab soalan. Ada tak soalan-soalan kamu yang tak dijawab sempurna oleh Kak Arfa? Boleh ulang lagi soalan tu. Nanti saya boleh cari ke macam mana. Knowledge limited. Ada ke? Puas hati ke penerangan Kak Arfa? Okay, buka kamera, nak ambil gambar ni. Buka kamera. Hanya ada 122 orang saja, mana lagi 12 orang pelajar. Saya ingat nama-nama tersebut yang tak hadir kelas. Okay, saya dah nampak Auza'i, saya dah nampak Adam Adham, saya nampak Raja Afiq, nampak Atira dah sedang menggigit mata, dah ngantuk agaknya. Okay, so Nurul Huda buka, Syamil buka. Bisa Syamil malam ni. Okay, Wadah buka, Wadah. Okay, Nurul Huda buka. Ini Natasha ni gambar apa ni? Apa kek ke gambar? Alright, betul dong. Okay. Fidah Razali tu gambar apa Pawi ke gambar tu? Gambar ekor. Tak say ekor. Adik Mak Azam, okay. So 1, 2, 3. Okay, once again, 1, 2, 3. Oh, lain pun tu nak gambar juga tak saya takut. Saya hanya takut juga lah. Okay, so kalau dah habis semua, okay, anybody sebagai wakil belajar untuk bagi tahu apa-apa kepada Kak Arfa, saya minta tolong free ni, free of charge ni Kak Arfa ni. Tak payah saya save buku dia ni. Guna masa dia. Okay, please anybody say something to
juga Arfa. Wakil seorang. Sebab saya nak wakil daripada ni lah head girl. Mana head girl kita? Assalamualaikum dan selamat malam Kak Arfa. Saya mewakili semua pelajar yang hadir malam ni mengucapkan banyak-banyak terima kasih sebab kami faham jadual student Kak Arfa mesti lebih pack daripada kami yang baru form 5. Ingatkan faham belajar tak ni? Alright, terus. Jadi kalau boleh kita orang nak minta slide sebab ada yang kurang jelas yang Kak Arfa nak add lagi tadi kan. And thank you Sir Hafizi sebab invite Kak Arfa malam ni. That's all good. Okay, daripada head boy sendiri mana Amir? Head boy. Mana Amir? Kami tak ada malam ni. Yes sir. Where are you? I can see sir. you. Okay, please open the camera. Sorry sir. Dekat rumah ada problem elektrik sikit. Tak ada api lah? Sir. Tak ada api kat bilion? Satu apartment tak ada api? Maybe. Okay, teruskan. Okay, firstly saya dan kawan-kawan nak ucapkan thank you dekat Kak Arfa sebab dah bagi something yang interesting. And maybe we can make it as new knowledge for us. And thank you to Sir Hafizi sebab dah invite Kak Arfa untuk bagi something yang interesting malam ni. Maybe one day kawan-kawan saya boleh jadi macam Kak Arfa. Bagus. Okay, nanti lain kali kalau nanti lain kali kalau siapa buat medik ke, bawa motosikal saya panggil macam ni boleh datang tak? Tahun 2025 nanti ke tak? Okay, so kalau macam tu saya rasa kita start waktu. Terima kasih banyak apa, okay, for your time. Okay, macam tak jelas macam wakil pada tadi masa awak sangat busy. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, so semoga Arfa boleh grad dengan jayanya. Bila nak grad nanti? Bila grad? Tahun 2000? This year. This year dah grad. Ada sebulan lagi. Kira online semualah macam ni? Ya. Bila final? Final 19/7. Okay, tak lama tu. Okay, so banyaklah dia thank you Kak Arfa dalam chat ni. Okay. Saya cakap takut ada tak jelas kan. So nanti boleh bagi soalan kat Sir ke saya boleh search lagi ke? Narik. Sorry tu sebab ada kekurangan. Tak ada kekurangan pun. Malah saya pun rasa macam satu benda baru pada saya sebab tu saya panggil Arfa ataupun saya mencari seseorang yang lebih tahu daripada saya untuk share benda macam ni. Tak, okay, which is okay, very good. Okay, so saya rasa pun ada juga para-para rasa informasi dalam ni kan. Tak, okay, so untuk itu terima kasih banyak Kak Arfa. Okay, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak sangat sebab saya tahu bagi apa khabar awak lah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, saya buka lagi